Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 September bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Lelaki lemas di Sungai Nerus. Juga ATM bakal wujudkan Special Task Force tangani ancaman sekuriti cyber. Seorang lelaki mati lemas dalam kejadian di Sungai Nerus dekat Kampung Tebau hari ini. Mangsa Rafiuddin Fakri Roshdi, 30 tahun dari Kampung Gong Sentul, Kuala Terengganu, ditemui pasukan penyelamat di dasar sungai kira-kira jam 10.42 pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Nerus, Azmi Omar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.14 pagi sebelum 17 anggotanya bergegas ke lokasi kejadian. Menurutnya, setelah mendapat maklumat daripada saksi yang terlihat mangsa terjatuh ke dalam sungai, pihaknya bersama 10 anggota polis serta dibantu anggota rela dan unit amal memulakan operasi pencarian pada jam 10.27 pagi. 3 anggota pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Kuala Terengganu mengambil masa 15 minit untuk mengesan mayat mangsa. Tambahnya, keadaan air sungai yang berselut dan air keruh menyukarkan usaha pihaknya sebelum mayat mangsa dijumpai 2 meter dari lokasi dia terjatuh. Masa dijumpai lebih kurang 2 meter daripada tempat kejadian dan 5 meter daripada tebing. Keadaan masa dijumpai di bawah dasar sungai dan pihak unit PPDA mengalami kesukaran di mana sungai mengalami air yang keruh dan berselut dan mengambil masa lebih kurang 15 minit untuk dibawa ke darat dan diserah kepada pihak polis. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan operasi ditamatkan jam 11.15 pagi. Malaysia berada pada kedudukan terbaik mencapai sasaran pelaburan digital sebanyak 70 bilion ringgit menjelang 2025 selaras dengan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, dengan memiliki infrastruktur bertaraf dunia, ekosistem digital yang holistik dan bakat digital yang berpengetahuan tinggi, Malaysia mampu menjadi destinasi pelaburan digital utama di peringkat ASEAN. Beliau berkata Malaysia Digital MD meraih nilai pelaburan digital langsung asing sebanyak 42 bilion ringgit hanya dalam tempoh 2 bulan sejak ia dilancarkan Julai lepas. Ia dijana melalui pelaburan 28 syarikat asing terdiri daripada syarikat dalam sektor pusat data, penyedia perkhidmatan IT, teknologi kandungan kreatif dan perkhidmatan perniagaan global GBS. Malaysia juga berjaya merekodkan kejayaan sebanyak 4.76 bilion ringgit menerusi pelaburan digital langsung domestik pada 24 Ogos lepas. Menerusi usaha itu, sebanyak 6,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi sudah diwujudkan dan peluang ini akan terus meningkat pada masa akan datang. Sementara itu, Perdana Menteri berkata literasi digital mampu meningkatkan kesedaran pentingnya keluarga Malaysia terhadap penggunaan teknologi dan inovasi seiring perkembangan negara maju lain. Menerusi literasi digital, usaha ini dapat meningkatkan kesedaran pentingnya keluarga Malaysia menerima guna teknologi dan inovasi. Ia seiring perkembangan semasa yang turut berlaku di seluruh dunia. Kemampuan memanfaatkan teknologi baru dalam memastikan pemulihan negara ketika pandemik jelas berhasil.
Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapan pada Majlis Perasmian Kongres Teknologi dan Inovasi Dunia 2022 WCIT 2022 Malaysia di Pusat Konvensyen Setia Spice di Bayan Baru hari ini. WCIT 2022 yang bertemakan menghubung dan mentransformasi dunia julung kali diadakan di Pulau Pinang bakal menjadi pintu masuk transformasi ke Asia Tenggara yang menjadi peluang besar pembangunan masa depan. Lebih 4,000 delegasi dari lebih 60 negara telah mengesahkan kehadiran pada program 3 hari ini. Angkatan Tentera Malaysia akan mewujudkan Special Task Force yang akan dipertanggungjawabkan untuk menjaga keselamatan sekuriti cyber negara. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Afandi Buang berkata, usaha itu adalah penting untuk meningkat kesiagaan sistem pertahanan negara dalam berdepan ancaman cyber yang berbentuk defensif dan ofensif. Tambah beliau, terdapat keperluan mewujudkan satu organisasi yang bersifat cyber-centric yang memerlukan tenaga pakar dalam menangani ancaman di dalam sebuah domain peperangan yang baru iaitu domain cyber dan elektromagnetik. Saya berpendapat satu masa nanti kan bahawa bahagian cyber ni adalah standalone. Standalone makna dia sama macam Air Force, Army, berkenaan dengan secepat mana kita boleh menjadikan mereka satu force to be reckoned. It is all about kita punya investment kat situ. Mana dia sebab when it come to cyber ni there are two things which is important, the hardware and also the software. Of course, the training of people ni is another thing. Tambahnya, penubuhan Special Task Force itu dijangka akan melibatkan kos yang tinggi. Namun ia wajar untuk diteruskan kerana ancaman cyber dalam negara ketika ini dilihat semakin membimbangkan. Jelasnya lagi, sekiranya ancaman cyber ini tidak dibanteras di peringkat awal dengan lebih efisien, ia boleh menggugat keselamatan dan melumpuhkan pertahanan negara. Kerajaan telah memuktamadkan keputusan dasar berhubung pelaksanaan hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori. Keputusan ini dicapai dalam 2 siri mesyuarat jawatankuasa teknikal mengenai cadangan balas hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori yang dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dalam satu kenyataan hari ini, kerajaan secara dasarnya telah bersetuju dengan cadangan hukuman gantian bagi 11 kesalahan yang membawa hukuman mati mandatori. Satu kesalahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya, Akta 234 dan 22 kesalahan yang membawa hukuman mati dengan budi bicara mahkamah. Turut dipersetujui pelaksanaan moratorium hukuman mati bagi 1,337 banduan. Susulan keputusan itu, satu memorandum Jemaah Menteri akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri untuk pertimbangan dan kelulusan sebelum pembentangan rang undang-undang bagi pindaan akta-akta yang terlibat dilaksanakan dalam mesyuarat ketiga Penggal kelima Parlimen ke-14. Pendakwah perlu elak perbuatan mungkar. Alhamdulillah, bertemu kembali. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib memperuntukkan RM556,220 dana zakat bagi pelaksanaan menyeluruh projek bijak tani hidroponik kepada asnaf yang menetap di projek Perumahan Rakyat PPR. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Idris Ahmad berkata, selain memberikan asnaf peluang merasai pengalaman bertani, mereka dapat menjana pendapatan daripada hasil pertanian itu yang seterusnya mampu melahirkan usahawan tani berdaya saing. Datuk Idris berkata, bagi peringkat permulaan, 30 asnaf di PPR Pinggiran Bukit Jalil 2 dijadikan projek rintis berkenaan yang telah pun memulakan penanaman itu sejak sebulan lalu. Antara tanaman yang diusahakan mereka adalah kangkung, sawi, sawi putih, salad, bayam dan kailan. Matlamat kita ialah untuk kita nak mengharapkan supaya satunya untuk membantu asnaf. Yang kedua, harapan kita juga mungkin satu ketika nanti mereka akan membesarkan lagi projek seperti begini
dan mereka daripada penerima zakat kepada pengeluar zakat, insya-Allah. Yang ketiganya, kami sebagai pemegang amanah kepada pembayar zakat, khususnya kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, maka kita memanjangkan amal jariah mereka supaya amal ini akan dapat diperolehi oleh mereka sendiri. Selain PPR pinggiran Bukit Jalil, program tanaman itu turut diperluas di 5 lokasi projek perumahan rakyat lain di sekitar wilayah persekutuan, iaitu PPR Taman Mulia, PPR Seri Alam, PPR Raya Permai, PPR Hiliran Ampang dan PPR Batu Muda dengan melibatkan keseluruhan 180 asnaf yang layak. Bagi meningkatkan kemahiran, asnaf yang menyertai program ini akan diberikan latihan bimbingan keusahawanan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM. Untuk rekod, sejak 1 Januari 2022 hingga Julai lalu, MAWIP sudah mengagihkan sebanyak 440.239 juta ringgit menerusi pelbagai skim bantuan kepada mereka yang layak. Sehingga kini, setiap bulan MAWIP membantu lebih 30,200 ketua keluarga di ketiga-tiga wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Datuk Idris berkata demikian selepas merasmikan pelancaran bijak tani hidroponik asnaf MAWIP di PPR Pinggiran Bukit Jalil 2 hari ini. Dalam hari itu, Datuk Idris Ahmad mengingatkan mereka yang berada di medan dakwah agar sentiasa sedar dan mengamalkan setiap dakwah serta suruhan kebaikan yang disampaikan kepada masyarakat. Tegasnya, pendakwah perlu menjaga tingkah laku kerana perbuatan mungkar yang dilakukan akan memberikan tempias negatif kepada pendakwah lain. Kita kena sedar, apa yang kita cakap kadang-kadang kita lupa. Orang lain ingat, tapi kita lupa. Sebab tu yang keduanya, seringlah buat muhasabah terhadap diri kita sendiri. Supaya kita sendiri buat program muhasabah diri kita, apakah yang kita cakap tadi kita beramal ataupun tidak. Yang ketiganya, kita kena ingat bahayanya kita selebriti ni orang yang ada pengaruh berbanding dengan orang yang jahil, tidak ada pengaruh. Saya sebagai ustaz, sebagai menteri ada pengaruh. Apabila saya cakap, orang akan dengar berbanding dengan orang biasa. Sama juga dengan orang selebriti, orang akan dengar cakap dia berbanding dengan orang-orang biasa. Sebab tu beringat dalam hal ini. Walaupun kita bukanlah manusia yang perfect, sempurna, tapi kita kena cuba minimumkan berkenaan dengan hal-hal yang membabitkan soal-soal seperti ini. Beliau mengulas mengenai kes terbaru mengenai seorang pendakwah terkenal yang dikaitkan dengan kes jenayah amang seksual terhadap remaja lelaki. Ditanya mengenai garis panduan baharu untuk mereka layak bergelar pendakwah, Datuk Idris berkata perkara itu sudah pun ada. Tegas Datuk Idris, tindakan akan diambil dan mereka tidak lagi dibenarkan berdakwah. Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Bijak Tani Asnaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP hari ini. Masyarakat khususnya umat Islam perlu sedar mengenai ancaman penjajahan melalui teknologi maklumat serta media sosial tanpa sempadan. Pengarah Urusan Murtada Dakwah Center Madat, Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof berkata, walaupun negara telah 65 tahun mengecapi nikmat kemerdekaan, namun penjajahan moden menerusi internet ketika ini perlu diberi perhatian serius. Menurut Muhammad Yaakob Yusra, masyarakat khususnya umat Islam perlu memerdekakan diri daripada penjajahan moden menerusi internet ketika ini. Jelasnya sebagai contoh, masyarakat hari ini dilihat lebih mesra berbual dalam WhatsApp atau Facebook atau media sosial lain berbanding berbual secara bersemuka. Hari ini adalah penjajahan moden yang sangat kita bimbang adalah dari segi media sosial dan teknologi lah. Kita sedia maklum selepas 2 tahun Allah mengurung kita dalam PKP. Habis je PKP, kita agak budaya hedonisme itu dibawa sehingga kan membawakan itulah penjajahan moden. Bagaimana disibukkan manusia dengan hiburan yang melampau-lampau. Islam bukan agama yang menghalang, tapi Islam agama yang memberi jalan. Dan berhibur tidak salah, tapi jangan melampau-lampau sehingga akan bawa kepada kebimbangan, merosakkan pada agama dan akhidah itu sendiri. Terdahulu, Muhammad Yaakob Yusra bersama warga Madat
Murtaza International Senyam Berhad MISB, Pertubuhan Darul Hikmah Malaysia PDHM dan Mahat Integrasi Madad MIM mengadakan majlis penutupan Bulan Kemerdekaan yang ke-65 di Surau Murtaza Dakwah Center hari ini. Merdeka! Merdeka! Program penuh pengisian itu diisi dengan pertandingan pidato, sajak dan sketsa kemerdekaan disusuli dengan penyampaian sijil dan hadiah kepada pemenang. Turut didendangkan lagu patriotik dan diakhiri dengan laungan kemerdekaan. Merdeka! 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 Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Hijrah Prihatin diteruskan. Kali ini, dua keluarga yang kurang bernasib baik di sekitar Sepang disantuni. Kedua-dua keluarga berkenaan ditimpa nasib yang sama, iaitu mempunyai ahli keluarga yang lumpuh. Pagi tadi, kru Berita Al-Hijrah bersama tim Hijrah Prihatin menyantuni keluarga Abdul Rauf Atan. Serangan strok yang dialaminya menyebabkan beliau tidak mampu bergerak dan berinteraksi. Pendapatan seisi keluarga terpaksa ditanggung penuh oleh isterinya yang merupakan seorang tukang cuci dan pemandu teksi. Bagi meringankan beban beliau sekeluarga, Hijrah Prihatin bersama Pertubuhan Kejar Akhirat Bersama KAB menyumbangkan bakul makanan keperluan asas dan kerusi roda serbaguna yang mampu memudahkan suaminya untuk bergerak, terutamanya ketika membuang air besar. Lain pula kisah buat keluarga Muhammad Izzad. Nasib tidak menyebelahi isterinya Fairuz Fajilah yang lumpuh selepas 10 hari melahirkan anak keduanya. Lebih menyedihkan, kaki kirinya terpaksa dipotong kerana menghidap penyakit diabetes. Suaminya yang merupakan seorang pemandu lori terpaksa menguruskan anak istimewa dan isteri yang mempunyai penyakit kronik. Dulu dah stroke tu dah boleh sikit. So saya dah boleh jalan-jalan lah. Nak keluar daripada bilik, keluar ke ruang tamu. Tapi sekarang dah tak ada kaki, saya dah tak boleh buat apa lah. Memang sepenuh masa tak kati je. Anak saya yang sulung ni pun dia OKU juga. Dia masalah pembelajaran. Saya kuat ni tu asbab saya lah ada. Kalau tak ada, saya tak tahu, saya tak kuat. Saya terima kasihlah Hijrah Prihatin datang melawat saya. At least saya happy lah juga ada orang datang tengok kan. Terima kasih sangat-sangat. Menurut pengerusi Pertubuhan Kejar Akhirat Bersama KAB, kolaborasi bersama Hijrah Prihatin memberikan impak besar kerana mereka mampu melebarkan sayap dengan lebih jauh bagi membantu insan yang memerlukan. Pertubuhan KAB sendiri sangat bertuah dan berbesar hati kerana sentiasa disokong oleh penyumbang-penyumbang dan yang menghulurkan bantuan, para dermawan dan sebagainya, dan kita masih dan akan sentiasa mengalu-alukan sumbangan dalam bentuk apa saja yang difikirkan sesuai, kerana sebagai contoh hari ini setelah kita memerhatikan ada beberapa keperluan yang amat mendesak. Hijrah Prihatin edisi ini juga mendapat sokongan penuh daripada Pertubuhan Ikram Sepang dan Ketua Kampung Datuk Abu Bakar Baginda. Moga-moga kerjasama ini bukan sahaja di daerah Sepang tapi juga mungkin meliputi daerah-daerah lain di negeri Selangor khususnya, untuk kita menyebarkan kebaikan, rahmah di dalam masyarakat, menyantuni, dan dia mungkin menjadi contoh kepada masyarakat dan juga pertubuhan-pertubuhan NGO yang lain untuk kita membantu. Harapan saya moga-moga masyarakat kampung kita pun nanti menjadi seperti KAB lah. Semuanya mengejar akhirat bersama. Jadi kita dapat, saya sebenarnya dalam proses membina masyarakat berakhlak mulia. Di antara akhlak yang sangat mulia lah, dan satu tuntutan kepada kita sendiri. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan boleh terus ke akaun Maybank Pertubuhan Kejar Akhirat Bersama bernombor 562 405 644 464. Selepas banjir, rakyat Pakistan kini kebuluran. Alhamdulillah, bertemu kembali. Membantu menaikkan ekonomi golongan wanita, itu antara fokus penganjuran program keusahawanan wanita Bangkit KPWKM
yang ingin membantu golongan berkenaan dalam kalangan B40 dan M40 yang hilang pendapatan ekoran pandemik COVID-19 hingga ada yang gulung tikar. Kita juga mengadakan pemantauan daripada mereka yang telah pun menyertai program-program ini selepas 6 bulan. Apakah hasil daripada program ini, itu yang kita bila kita lihat ada di antara mereka sebenarnya daripada zero, daripada kosong yang tak ada pendapatan. Alhamdulillah hari ini dah dapat RM4,000 sebulan. Tadi ada juga yang saya kongsikan daripada RM200 sebulan dah jadi kepada RM5,000 sebulan. Jadi ini yang kita nak daripada objektif ini itu dapat membantu wanita ini bangkit dan akhirnya dapat menjana pendapatan, kerana mereka ini kebanyakannya adalah ibu-ibu, sama ada di sendiri rumah ataupun dia ibu tunggal yang mempunyai tanggungan yang untuk dijaga. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan program keusahawanan wanita bangkit at KPWKM di Ibu Negara. Projek berkenaan turut mendapat kerjasama Yayasan Kebajikan Negara YKN bersama Usanita Seram Berhad. Usanita telah pun orang kata membina penjenamaannya dan dah pun dikenali dan juga dah pun orang kata pihak kementerian, badan-badan korporat dah pun mencari Usanita untuk orang kata nak membantu lebih ramai lagi wanita-wanita kat luar sana untuk mereka ni menjadi usahawan. Bukan sahaja usahawan orang kata dari rumah, tetapi mereka boleh menjadi usahawan yang orang kata lebih lagi maju ke depan. Program yang digerakkan bersama usahawan selebriti Datuk Rosham Nur membantu 50 usahawan luar bandar yang terpilih daripada segi penjenamaan dengan memanfaatkan sepenuhnya potensi pendigitalan untuk memasarkan produk. Kehidupan mangsa banjir buruk Pakistan di pusat perlindungan semakin terancam. Ia apabila pihak berkuasa gagal memberikan makanan mencukupi dan tiada bantuan asas lain diberikan hingga ada kanak-kanak mati kelaparan. Kemarin dilapor ada kematian membabitkan kanak-kanak di pusat perlindungan selepas jatuh sakit dan alami kelaparan. Kejadian itu menyebabkan ratusan keluarga melakukan protes terhadap kerajaan. Menurut bangsa banjir di wilayah antara teruk terjejas, Sindh, pihak berkuasa gagal memberi makanan kepada mereka serta tiada keperluan asas lain. Dakwa mereka pegawai ke pusat perlindungan untuk mengumpul maklumat namun tidak menghantar bantuan makanan, bekalan ubat dan kemah. Ramai kanak-kanak dan wanita jatuh sakit akibat hujan berterusan. Akibatnya ada kanak-kanak yang maut akibat kebuluran. Hampir 33 juta penduduk Pakistan hilang tempat tinggal akibat banjir yang dianggap malapetaka buat negara itu. Kesannya ramai yang terjejas hingga alami kelaparan dan wabak penyakit yang berpunca dari hujan dan banjir besar. Hanya dalam tempoh 72 jam, sekurang-kurangnya 17 orang maut dalam beberapa siri serangan ganas di Colombia. Insiden itu beri cabaran besar buat presidennya Gustavo Petro untuk mengembalikan keamanan di negara itu. 6 orang ditembak mati lelaki bersenjata pada pagi semalam ketika minum di sebuah bar di Bandar Barranquilla, utara negara itu. Pihak berkuasa percaya insiden berpunca daripada serangan kartel dadah dari geng Teluk yang menyerang pesaingnya, ahli kumpulan Los Costeños. Ia berkaitan rampasan dadah. Manakala pagi kemarin di Bandar Santander pula, seorang guru, isteri dan 2 anaknya dibunuh penyerangnya. Polis berkata 5 migran warga Venezuela dituduh menjadi dalang pembunuhan keluarga guru berkenaan, namun turut menjadi korban selepas turut dibunuh dalam serangan balas tindakan kejam mereka. Manakala dalam satu lagi serangan, seorang pemimpin kesatuan NGO mati ditembak 2 penyerang bermotosikal di Bandar Barranca Bermeja. Colombia berdepan konflik puak berhaluan kiri, tentera kerajaan dan pengedaran dadah selama 6 dekad. Merdeka bukan sekadar bebas dijajah, tetapi kemerdekaan yang sebenar adalah kita bebas daripada segala melakukan perkara yang tidak bermanfaat dan berjuang demi tanah air dan agama yang tercinta.
Sekian berita Al Hijrah dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Zarifin. Assalamualaikum dan selamat malam.